Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Imam Al-Ghazali. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dengan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Nur Fatihah binti Ahmad Zuki, yang kedua saya iaitu Nur Adilah binti Ahmad Zamri, dan yang ketiga Hidayatul Tasneh binti Zakaria. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada biodata Imam Al-Ghazali. Jadi, nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi, untuk singkatkan nama sebenar beliau ni, orang panggil dia Imam Al-Ghazali. Okey, ataupun Al-Ghazali sahaja. Okey, beliau lahir pada 450 Hijrah atau 1059 Masihi di perkampungan Ghazalah, iaitu di Tus, Farsi, Iran. Dikenali Al-Ghazali kerana pekerjaan bapanya sebagai seorang pemintal bulu kambing, penenun dan penjual kain tenun. Jadi pekerjaan ini kita namakan sebagai Ghazal Al-Ghazali. Ketika beliau kecil, iaitu Imam Al-Ghazali, sebelum bapanya meninggal dunia, beliau iaitu Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad diserahkan oleh sahabat karib ayahnya, iaitu seorang ahli sufi. Kenapa? Kerana untuk menjaga dan mendidik mereka berdua ni. Sambil itu kawan bapanya memberi sedikit harta untuk pembelanjaan pendidikan mereka. Seterusnya, pendidikan awal yang mereka berdua mempelajarinya adalah tentang Al-Quran ataupun hadis. Sambil tu mereka mendengarkan tentang kisah ahli hikmah dan tambahan juga mereka menghafal syair-syair. Seterusnya, Imam Al-Ghazali wafat di tempat kelahirannya sendiri pada pagi Isnin 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah bersamaan dengan 19 Disember 1111 Masihi. Akhir sekali, Imam Al-Ghazali mempunyai 4 orang anak, iaitu 3 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Seorang anak lelaki beliau yang bernama Hamid ini telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Okey, hari ini saya nak bentangkan tentang teori psikologi. Okey. Meskipun pemikiran Imam Ghazali tentang psikologi dan bukan tentang psikologi ni bukanlah tentang teori psikologi moden dalam arti ilmiah, tapi konsep-konsep yang Imam Ghazali ni bincangkan tentang psikologi ni memiliki nilai filosofis dan spiritual, yang mana beberapa konsep penting yang didiskusikan dalam karyanya yang sekarang. Okey, yang pertama iaitu ialah ketidakpastian dan keraguan. Apa itu ketidakpastian dan keraguan? Iaitu Imam Al-Ghazali menggambarkan perjalanan intelektualnya yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Bukan itu sahaja, pengalaman dia ini mencerminkan pengalaman manusia dalam mencari pengetahuan dan kebenaran, yang mana menekankan pentingnya meragukan dan mencari jawapan sebagai langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam. Okey. Yang kedua itu keyakinan. Okey, Al-Ghazali mendiskusikan pentingnya mencapai keyakinan, iaitu yakin sebagai hasil akhir dalam perjalanan. Yang mana keyakinan ini bukan hanya keyakinan intelektual, tapi dia juga keyakinan yang mengakar dalam hati dan jiwa, yang mana baginya keyakinan ini adalah hasil dari pengalaman langsung dan kebenaran ilahi itu sendiri. Yang ketiga ialah penyucian hati. Penyucian hati bagi Imam Ghazali ini ialah dalam karya-karyanya Imam Ghazali mengajukan konsep takziyatul al-nafs, yang mana berarti penyucian diri atau hati. Dia menyatakan bahawa penyucian hati dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, tamak, iri hati, dengki merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai pemahaman spiritual yang lebih mendalam.
Okey, yang keempat ialah pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Mengikut Imam Ghazali, Imam Ghazali mengajarkan pentingnya pengendalian diri ini dan penahanan dari hawa nafsu. Kita mengetahukan hawa nafsu tu sesuatu yang ada baik dia, ada juga buruk dia. Jadi dengan teori yang dibagi oleh Imam Ghazali ni, iaitu pengendalian diri, yang mana kita dapat menekankan bahawa pengendalian emosi dan nafsu adalah bahagian integral dan perjalanan spiritual yang mana memungkinkan individu itu untuk mencapai kedamaian dan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Okey, yang kelima iaitu hubungan dengan Tuhan, iaitu connection with God. Okey, kita pun tahu kan, hubungan dengan Tuhan ni merupakan salah satu memang prinsip kita sebagai seorang Islam. Okey, salah satu teori yang diperkatakan oleh Imam Ghazali ialah konsep ketaatan, tawakal, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan ubudah, iaitu perbudakan diri kepada Allah. Kiranya kita menyembah Allah, kita tak menyembah selain daripada Allah. Adalah inti dari pemikiran Al-Ghazali. Baginya mencari hubungan yang dalam dengan Tuhan adalah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Meskipun pemikiran Al-Ghazali adalah produk dari konteks sejarah dan keagamaan tertentu, banyak konsep yang dibahas masih relevan dalam konteks-konteks pencarian makna dan kebenaran dalam kehidupan manusia. Pemikiran ini telah mempengaruhi pemikiran dan spiritualitas banyak orang dalam tradisi Islam dan luar tradisi tersebut. Kiranya teori yang Imam Ghazali buat ni, kiranya benda ni awam dan benda ni memang dialami oleh manusia. Macam mana kita nak kendalikan diri? Inilah 5 teori yang kita boleh buat. Seperti kita tahulah psikologi tu kan tentang diri, tentang fikiran. Jadi 5 teori ni yang daripada Imam Ghazali ni kita dapat gunakan untuk kehidupan. Okey, mari kita lanjutkan dengan seterusnya. Okey, mari kita teruskan pula dengan sumbangan Imam Ghazali terhadap psikologi manusia yang terletak pada pemahaman filosofis dan spiritualnya tentang aspek-aspek internal manusia. Okey, yang mana meskipun pemikirannya tidak memenuhi standar psikologi moden, tapi dia mempunyai konsep-konsep yang dibahas memiliki dampak penting dari pemahaman manusia. Bukan itu sahaja, konsep-konsep ni mempunyai dampak terhadap diri dia sendiri dan orang lain juga, dan sekitarlah masyarakat. Okey, contoh ni antara beberapa sumbangannya, iaitu yang pertama iaitu pemahaman mendalam tentang keraguan dan keyakinan. Okey, Imam Ghazali memberikan wawasan tentang kompleksitas keraguan dan pencarian keinginan dalam kehidupan manusia. Konsep ini dapat membantu individu memahami tantangan dalam pencarian identitas dan kebenaran yang merupakan aspek penting dalam perkembangan psikologi manusia. Okey, apa itu pemahaman mendalam tentang keraguan dan keyakinan? Kita kena yakin, yang mana kita kena yakin dengan apa yang kita buat, dan kita kena ragu dengan apa yang kita buat. Ini adalah maksud Imam Ghazali lah. Okey, yang kedua iaitu pentingnya penyucian diri dan pengendalian diri. Okey, Imam Ghazali menekankan pentingnya mengatasi hawa nafsu dan emosi negatif. Konsep pengendalian diri ini relevan dalam psikologi kontemporer, di mana pengelolaan emosi dan impuls menjadi fokus utama dalam pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Ini adalah salah satu sumbangan yang Imam Ghazali bagi kat kita semua, yang mana penyucian diri kita macam tawakal kita, ketaatan kita pada Tuhan kita, pengendalian diri kita dengan pengendalian diri kita, mengendali nafsu, nafsu yang buruk. Okey, yang tiga iaitu peran spiritualitas dalam kesejahteraan mental. Pemikiran Imam Ghazali menggaris bawah pentingnya hubungan dengan Tuhan dan mencapai kedamaian dan kesejahteraan mental, meskipun tidak diterjemahkan secara langsung ke dalam psikologi moden. Konsep ini mencerminkan pentingnya aspek spiritualitas dalam kesejahteraan psikologi manusia. Kira macam kita fikir benda yang baik-baik, pemikiran yang lebih neutral,
orang kata fikiran yang kita fikir benda baik, benda satim yang positif. Okey, yang keempat iaitu pentingnya penyucian hati dan etika. Okey, konsep takziat al-nafs, penyucian hati yang diajarkan oleh Imam Ghazali memiliki implikasi dalam psikologi moral dan etika, yang mana penekanan pada pembentukan karakter dan moralitas menjadi relevan dalam konteks psikologi, perkembangan dan pendidikan moral. Kita pun tahu kan, hati baik maka baiklah budi baik dia. Jadi seperti kita tahu penyucian hati dan etika ni iaitu sikap, kelakuan, perwatakan. Hati ni hati kita lah, yang mana kalau kita nak jaga sifat kita iaitu melalui hati. Macam mana kita nak bersihkan kelakuan kita semua melalui pada hati, daripada niat kita, daripada perbuatan kita. Yang kelima itulah pemahaman tentang hubungan antara manusia dan empati. Okey, melalui pengajaran moralnya, Imam Ghazali mendorong empati, toleransi. Toleransi maksudnya kata apa, kita toleransi, kita saling berhubungan, kena macam ukhuwah dan pengertian antara manusia. Konsep-konsep ini penting dalam psikologi sosial yang mana memahami hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kira macam mana kita memahami hubungan kita dengan manusia lain, iaitu kalau contoh paling dekat dengan kawan-kawan kita lah. Contoh kalau kita ada masalah, kita tolong dia mana yang kita boleh tolong. Kita berinteraksi dengan dia, kita bantu dia, kita nasihat dia. Lepas tu contoh macam kalau kita buat usrah. Okay, usrah kan kita ramai-ramai kan. Kalau usrah ramai ni kita kongsi. Kita kongsi macam-macam. Kita masing-masing ada kongsi pengalaman masing-masing. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang lah. Okey, meskipun Imam Ghazali ini hidup pada abad pertengahan, pemikirannya masih mempengaruhi cara orang memandang diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka, terutama dalam konteks moralitas, iaitu moral dengan spiritualitas dan pencarian makna dalam kehidupan. Meskipun tidak secara langsung mengembangkan teori psikologi, konsep-konsepnya, teori yang diberi Imam Ghazali ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas manusia dan peran spiritualitas dalam pengalaman manusia itu sendiri. Okey, mari kita teruskan dengan seterusnya. Sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan. Imam Al-Ghazali telah mengklasifikasikan ilmu pendidikan kepada 6 bahagian, iaitu ilmu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasat dan juga akhlak. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh pertama yang telah membahagikan ilmu kepada 6 bahagian ini. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu matematik merupakan ilmu kejuruteraan dan juga ilmu hisab. Manakala Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa ilmu mantik merupakan ilmu daripada logik akal seseorang manusia. Kemudian ilmu fizik pula ilmu yang diajar untuk manusia mengkaji alam. Seterusnya, ilmu ketuhanan ialah ilmu untuk manusia mengkaji aspek ketuhanan daripada logik akal manusia itu sendiri menggunakan ilmu mantik tadi. Kemudian siasat itu merupakan unsur-unsur keduniaan untuk manusia terus belajar untuk meneruskan kehidupan seharian. Manakala yang terakhir ilmu akhlak, iaitu sikap dan peribadi seseorang manusia terhadap manusia yang lain. Seterusnya, sumbangan yang kedua Imam Al-Ghazali ialah ilmu kalam. Imam Al-Ghazali telah mengarang banyak kitab yang telah mematahkan hujah-hujah pihak lawan yang dianggap keterlaluan dalam membahaskan soal ketuhanan. Ilmu kalam ini sangat sesuai untuk diterapkan di dalam bidang pendidikan kerana ilmu kalam ini telah mengajar kita bahawa apa-apa yang kita nak lakukan, sama ada dari pelajaran, perdebatan atau apa-apa saja, kita haruslah berpandukan Al-Quran serta hadis, kerana Al-Quran dan hadis ni tiada syak dan tidak akan terpesong. Dan yang terakhir, sumbangan Imam Al-Ghazali ialah ilmu penulisan. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang termasyhur dan juga teragung dalam menghasilkan karya-karya agung. Sebagai contoh, karya agung beliau ialah Ihya Ulumuddin. Melalui ilmu penulisan ini,
Imam Al-Ghazali telah mengajarkan kita bahawa ilmu penulisan ini sangat penting kerana melalui ilmu ini kita dapat mencatat, dapat menulis peristiwa-peristiwa yang penting untuk dicatat di dalam buku nota atau sebagainya. Sebagai contoh, seorang guru mengajarkan kepada muridnya dan menyampaikan ilmu-ilmu yang ada pada guru melalui penulisan agar murid lebih faham serta jelas dengan apa yang diajar oleh guru. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kritikan terhadap teori. Yang pertama, pemikiran Al-Ghazali jelas menunjukkan peninggalan falsafah Yunani. Dalam menjelaskan ketauhidan Allah dan kenabian atau hari akhirat, beliau iaitu Imam Al-Ghazali telah memperkenalkan banyak konsep yang dipegang oleh ahli-ahli falsafah ketika itu. Dalam muafakat, iaitu Abu Bakar bin Al-Arabi, sahabat kepada Imam Al-Ghazali, dan ia mengatakan bahawa pelajarnya Al-Ghazali ini telah mendalami falsafah dan mahu menolak pemikiran itu tetapi sukar. Oleh sebab itu Ibn Taymiyah menentang falsafah tersebut. Beliau mendapati setengah penulisan Al-Ghazali tidak dapat diterima dari sudut keagamaan. Seterusnya, yang kedua, dalam penulisan Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali menggunakan penulisan logik. Kritikan ini berlaku kerana analisis logik itu dibuat berdasarkan premis umum dan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Kerana ini ia tidak bertepatan dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeza-beza mengenai tentang kitab Ihya inilah, iaitu kitab Imam Al-Ghazali. Antaranya ialah Ibnu Al-Jauzi. Dia mengkritik Imam Al-Ghazali ini kerana menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih dan hadis tu lemah. Jadi beliau berpendapat Imam Al-Ghazali ini bukan seorang al-hadis. Ada juga ulama iaitu Tajuddin Subki. Dia telah mengutip semua hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab tu. Dia cakap didapati tidak ada daripada mana-mana sumber. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami tentang tajuk Imam Al-Ghazali. Maaf salah silap jika ada terkurang. Sekian, terima kasih.